Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat. Okey, untuk hari ini, hari Ahad, kita sambung. Untuk hari ini kita sambung buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 yang warna kuning tu, muka surat 36. Buka muka surat 36. Okey. Kita baca petikan, baca dan fahami sekejap. Okey, kita baca petikan, arahan dulu. Baca dan fahami petikan, kemudian tulis ayat yang menunjukkan kepentingan membaca. Okey, arahan minta kita baca dulu petikan ni, lepas tu kita kena cari apa dia kepentingan membaca. Okey. Rina dan rakan-rakannya suka membaca di perpustakaan. Dengan membaca, mereka dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Okey, kita sambung perenggan kedua. Aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Mereka sering berbincang tentang bahan bacaan masing-masing. Okey, kita sambung perenggan ketiga. Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baharu daripada perbincangan tersebut. Mereka menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baharu. Okey. Sekarang kita nak jawab soalan di bawah ni, kepentingan membaca. Dia beri ada 3 kepentingan. 1, 2, 3. Okey, mari kita cari satu-satu setiap satu kepentingan. Untuk perenggan yang pertama, tengok perenggan pertama. Perenggan pertama, petikan ni dah hitamkan ayat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Jadi, apa yang kamu kena buat, ini adalah kepentingan membaca. Okey, kita baca balik satu-satu. Rina dan rakan-rakannya suka membaca di perpustakaan. Okey, ini kepentingan ke tak? Okey, ini bukan kepentingan. Ni ayat penyata saja. Dia nak bagi tahu Rina dan kawan-kawan dia suka membaca di perpustakaan. Okey, ayat ni tak ada kepentingan. Okey, sambung ayat yang kedua. Dengan membaca, mereka dapat. Ni kepentingan. Yang ni menunjukkan ayat ni adalah kepentingan. Apa yang mereka dapat daripada membaca buku? Apa yang berfaedah? Apa dia kepentingan membaca? Okey. Ayat tadi dia dah hitamkan mengisi masa lapang dengan berfaedah. Jadi apa yang kamu kena buat? Kamu kena salin semua ayat. Bermula daripada huruf besar ni dengan ni. Huruf besar sampailah titik yang terakhir. Bermula daripada huruf besar di huruf besar ni sampai salin semua ni sampai awak jumpa titik. Okey, titik dekat sini. Jadi awak berhenti di situ. Jadi itu adalah ayat yang pertama. Faham? Okey, ayat yang kedua. Kita tengok perenggan yang kedua. Aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya.
Betul ke kepentingan baca? Bila kita baca, bila kita membaca buku bersama-sama, jadi kita boleh jadi baik dengan kawan kita. Kita boleh jadi rapat dengan kawan kita. Betul ke itu adalah kepentingan? Okey. Betul. Ini adalah kepentingan. Jadi, awak ambil ayat ni, aktiviti bermula daripada aktiviti membaca. Awak salin semua sampai awak jumpa titik. Awak salin di nombor 2. Jadi, aktiviti ayat yang kedua adalah aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Okey, faham? Okey, kita sambung. Mereka sering berbincang tentang bahan bacaan masing-masing. Yang ni kepentingan membaca ke? Yang ni bukan kepentingan membaca. Bukan. Jadi kita tak perlu salin ayat ni. Okay, kita sambung untuk perenggan yang terakhir. Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baharu daripada perbincangan tersebut. Okey, ini adalah kepentingan membaca ke tidak? Okey, bila membaca dapat tambah pengetahuan, dapat pengetahuan baru. Jadi, ini adalah kepentingan. Jadi, awak perlu salin mula daripada huruf besar di sini, permulaan ayat. Okey, permulaan ayat, Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baharu sampai jumpa titik. Awak salin pada nombor 3. Faham? Okey. Kita sambung ayat ni. Mereka menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baharu. Okey. Ni ayat kepentingan membaca ke? Okey, ni bukan ayat kepentingan membaca. Tadi kan awak dah tulis 1, 2, 3. Jadi dah tak ada tempat kosong. Kita dah jumpa ketiga-tiga kepentingan membaca. Okey. Dah siap semua? Cikgu nak kamu salin, tulis cantik-cantik. Okey. Lepas dah siap muka surat 36, kita sambung muka surat 37. Okey, lihat muka surat 37. Okey, apa yang kamu kena buat muka surat 37 adalah, kita baca dulu arahan. Susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Kamu dia bagi kamu frasa, beberapa frasa, 2 frasa. Yang ni 2 frasa, yang ni 3 frasa. Okey, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena susun frasa tersebut untuk membentuk ayat-ayat yang betul berdasarkan gambar. Lihat gambar tu. Okey, tengok contoh dia bagi. Frasa yang pertama menceriakan pondok bacaan mereka. Frasa yang kedua, penduduk Taman Muhibah. Okey, satu perkara bila kita nak mula bina ayat, kita kena pastikan perkataan pertama huruf besar. Okey, kalau kita tengok yang pertama ni frasa 1 dan ni frasa 2. Ni 1, ni 2. Yang mana satu bermula dengan huruf besar? Okey, nombor 2 bermula dengan huruf besar. Jadi, penduduk Taman Muhibah. Penduduk Taman Muhibah ni berada di depan ayat. Penduduk Taman Muhibah. Lepas tu kita sambung dengan frasa seterusnya. Menceriakan pondok bacaan mereka. Jadi, sambung belakang ni. Menceriakan pondok bacaan mereka. Faham macam mana nak buat? Okey, kita sambung yang kedua. Frasa yang dibagi keliling pokok. Maaf. Dia bagi keliling pondok. Lepas tu, Rina dan kawan-kawannya. Lepas tu, membersihkan kawasan. Mana satu nak tulis awal? Yang nombor 1, yang mana satu? Okey, yang huruf besar. Kita cari yang huruf besar dulu. Jadi, Rina dan kawan-kawannya, kita tulis nombor 1. Awak pun tulis atas garisan ni. Rina dan kawan-kawannya. Faham? Okey, yang tu nombor 1. Nombor 2 yang mana? Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling
penduduk. Okey, faham tak? Okey, seterusnya menanam pokok bunga di tepi pondok beberapa orang penduduk. Ingat lagi tak apa yang cikgu cakap? Ayat pertama di hadapan mesti bermula dengan huruf besar. Okey. Jadi yang huruf besar di sini adalah beberapa orang penduduk. Beberapa orang penduduk. Jadi salin ayat ni, ayat nombor 1 salin di hadapan. Lepas tu beberapa orang penduduk di tepi pondok ke menanam pokok bunga dulu? Beberapa orang penduduk menanam pokok bunga. Tengok dia buat apa? Dia menanam pokok bunga. Yang ni ayat nombor 2. Menanam pokok bunga. Nombor 3 adalah di tepi pondok. Kamu kena tulis ayat-ayat ni di atas garisan ni. Cikgu tak boleh tulis sebab jari cikgu ni besar. Okey. Tuliskan ayat atas garisan ni. Faham? Okey, seterusnya. Dan Pak Cik Lokman. Lepas tu Ayah Halim. Lepas tu mengecat pondok itu. Yang mana satu huruf besar? Ingat, huruf yang pertama mesti huruf besar. Jadi Ayah Halim nombor 1. Ayah Halim dan siapa? Dan Pak Cik Lokman. Ayah Halim dan Pak Cik Lokman buat apa? Dia mengecat pondok itu. Okey, dah jumpa mana nombor 1, mana nombor 2, mana nombor 3. Awak tulis balik semua ayat tu atas garisan ni. Okey. Okey, seterusnya yang akhir sekali ni, cikgu nak kamu buat sendiri. Okey. Lepas dah siap muka surat 37, kita pergi ke muka surat 38. Okey, muka surat 38. Kita baca dulu arahan. Bina ayat berdasarkan frasa. Okey, dia dah bagi frasa di sini. Frasa dah diberikan. Apa yang awak kena buat adalah awak kena bina ayat berdasarkan frasa yang dia bagi. Okey, tengok contoh. Frasa yang pertama adalah berbual mesra. Ayat yang dibina adalah Ibu Omar berbual mesra. Diguna balik perkataan ni. Berbual mesra dengan Ibu Salmah. Okey, kena guna perkataan yang dia bagi tu. Frasa yang dia bagi. Okey, kita tengok nombor 2. Frasa dia bagi adalah pameran buku. Okey, kita lihat gambar. Ada berapa orang dalam gambar ni? Ada 2 orang. Kalau nak bagi ayat tu bunyi sedap, awak boleh letakkan nama. Nama siapa-siapa pun boleh nak letak. Nama perempuan. Siapa nama perempuan? Nak letak nama Siti pun boleh. Nora pun boleh. Anis pun boleh. Semua boleh. Asalkan nama perempuan. Okey. Lepas tu lelaki. Bagi nama budak lelaki seorang. Okey, nak letak nama Ahmad pun boleh. Nak letak nama Raju pun boleh. Nak letak nama Ah Chong pun boleh. Okey, berdasarkan gambar yang dia bagi. Okey, contoh ayat ni awak boleh buat Anis dan abangnya. Anis dan abangnya pun boleh juga. Kalau nak letak Anis dan kawannya pun boleh juga. Okey, kita letak nama lah. Anis dan Ahmad Anis dan Ahmad pergi ke pameran buku. Okey, faham? Bila awak dah salin, bila awak dah bina ayat, awak tulis ayat awak ni atas garisan ni. Faham? Okey, kita pergi pula nombor 3. Pertandingan bercerita. Siapa ni? Budak lelaki ke budak perempuan? Kalau budak lelaki, bagi nama satu budak lelaki. Bagi nama siapa? Contohnya nak bagi nama Nasif.
Nafis. Contoh nak bagi nama Nafis. Okey, contohnya Nafis menyertai pertandingan bercerita. Titik. Kalau nak tambah lagi, Nafis menyertai pertandingan bercerita di sekolahnya. Nak buat ayat panjang pun boleh, nak buat ayat pendek pun boleh. Okey. Yang bawah ni, 2 lagi ni, cikgu nak kamu lengkapkan sendiri. Okey, itu saja. Apa-apa masalah boleh boleh telefon cikgu ataupun boleh WhatsApp cikgu. Nanti cikgu akan balas WhatsApp kamu. Cikgu harap semua murid satu tekun boleh buat kerja, boleh hantar tugasan ni. Okey? Okey, sekian. Terima kasih.